Baik, salam sejahtera pelajar-pelajar. Jadi topik kita hari ini sebenarnya merupakan satu topik ulang kaji. Ulang kaji bermaksud sebenarnya kamu sudah belajar topik ini dalam tingkatan 3 ya. Pelajar perlu sedar bahawa oleh sebab dalam KPSM ada kebanyakan topik dalam tingkatan 1, 2, 3 akan disambung ya dengan lebih lanjut dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi, kamu akan dapati bahawa kalau kamu tidak menguasai dengan sepenuhnya semasa tingkatan 1, tingkatan 2 atau tingkatan 3, bila masuk ke tingkatan 4 dan 5, kamu akan dapati bahawa uh, kamu tak dapat sambung sebab perkara-perkara asas semuanya telah disebutkan dalam tingkatan 3. Itulah sebabnya saya mengambil kesempatan kalau boleh mengulang balik apa yang telah kamu pelajari dalam tingkatan 1, 2 dan 3. Sebab bila kita katakan SPM bermaksud dia tidak terhad kepada tingkatan 4 dan 5 sahaja ya. Jadi ini merupakan salah satu daripada topik yang mana telah dibincang dalam tingkatan 3 kalau tak silap gelombang bunyi. Tetapi pada masa itu mungkin kamu tak terdedah kepada idea gelombang lagi. Jadi saya rasa adalah lebih wajar kalau kita bincang semula bahagian berkaitan dengan gelombang bunyi. Ya. Baik, cuba kita lihat ya gelombang bunyi. Di sini objektif saya membincang bahagian ini ialah untuk mengenalkan semua ciri-ciri gelombang bunyi. Okey, jadi akhirnya pada sesi ini kamu mesti menyatakan apakah itu gelombang bunyi dengan ciri-cirinya sekali. Baik, cuba bersedia ya sebab ini bersifat ulang kaji. Okey, jadi yang pertama sekali, gelombang bunyi ialah sejenis gelombang apa? Sila typekan jawapan anda dalam ruangan komen. Gelombang bunyi sejenis gelombang membujur ataupun sejenis gelombang melintang. Ya? Baik, 1 ataupun 2. Ya, ada jawapan? Gelombang bunyi sejenis gelombang membujur ataupun gelombang melintang. Sila typekan jawapan anda di ruangan. Ya, bagus ya. Dia ramai sudah jawab. Okey, bagus. Ya. Okey, betul semua. Okey. Ya, jadi memang betul gelombang bunyi ialah sejenis gelombang membujur ya, yang dikatakan sebagai gelombang membujur ini sebab zarah-zarah di dalam medium itu disesarkan serenjang dengan arah rambatan gelombang ya, selari dengan arah rambatan gelombang. Jadi perlangkaran antara zarah-zarah. Pelajar-pelajar kita apa nanti saya sebut. Okey, kemudian yang kedua, gelombang bunyi oleh sebab gelombang bunyi merupakan sejenis gelombang membujur. Gelombang bunyi ialah sejenis gelombang membujur. Jadi semasa gelombang bunyi ya merebak ataupun kita katakan merambat di dalam sesuatu medium, maka apa yang akan kelihatan? Ya, gelombang merambat sebagai satu siri apa? Puncak dan lurah ataupun mampatan dan regangan dalam medium. Jawapan anda 1 atau 2. Ya, semasa gelombang bunyi merambat di dalam satu medium, apa yang diperhatikan? Ya, Lei Kuan Ziqing Yong Hao Qi Yang Kasi Yu Ting Wei Kuan Kairunisa Yon Yanling Ning Ki Kai Sin Ting Hidayah, Alia Hadira, Adlina, Sinyi. Okey, baik. Jawapan betul ya, apabila gelombang merambat di dalam satu medium, maka kamu akan dapat lihat bahawa wujud lapisan ya, lapisan yang mana ada kayang betul juga, yang mana zarah-zarah itu lebih rapat. Di sini berhati-hati dengan ayat anda ya, sebab kadang-kadang kamu terkeliru ya apabila anda menulis satu ayat
Di sini yang kita katakan mampatan dan regangan itu ialah medium tersebut. Misalnya kalau kita katakan bahawa gelombang bunyi merambat dalam udara sebagai satu siri mampatan dan regangan lapisan udara, bukan zarah-zarah udara. Tidak bermaksud bahawa zarah-zarah itu dimampat dan diregangkan. Tetapi medium itu secara keseluruhan nampak ada kawasan yang termampat, ada kawasan yang terregang, ya. Lapisan-lapisan molekul itu ditarik lebih jauh antara satu sama lain ataupun ditolak lebih rapat antara satu sama lain. Jadi yang disebutkan sebagai mampatan dan regangan itu ialah lapisan-lapisan zarah di dalam medium tersebut, bukan zarah-zarah itu dimampatkan atau diregangkan, ya. Jadi, kamu boleh lihat video TikTok yang cikgu bagi itu, sebenarnya itu soalan SPM yang telah muncul 2 kali. Kalau kamu ada tengok video, ya, video tentang penyebaran gelombang bunyi dengan 2 orang bercakap dengan menggunakan cawan kertas itu. Soalan SPM itu telah muncul sebanyak 2 kali dalam SPM. Okey, kemudian kita lihat pula di sini satu idea yang sungguh menarik. Kalau kita katakan bahawa gelombang bunyi merambat di dalam satu medium, medium itu boleh wujud dalam keadaan terpencal, cecair ataupun gas. Terpencal, cecair ataupun gas. Jadi kalau kamu bandingkan laju gelombang bunyi di dalam medium itu, apakah yang boleh kamu sebutkan? Apa boleh, I mean dari segi perbandingan yang mana paling laju? Cuba lihat jadual ini. Kamu diberi pilihan 330, 1400 dengan 5000. Pilihan-pilihan di sebelah bawah mewakili nilai laju gelombang bunyi dalam medium. 330 ini untuk laju gelombang bunyi dalam medium apa? Pepejal, cecair atau gas. 1400 ini laju gelombang bunyi dalam pepejal, cecair atau gas. 5,000 meter sesaat ini adalah laju gelombang bunyi dalam pepejal, cecair atau gas. Jadi kamu typekan huruf P untuk mewakili pepejal, C untuk cecair dan G untuk gas bagi ketiga-tiga angka ini. Ini PG, PC atau G, ini PC atau G, dan ini juga PC atau G. Anda boleh typekan jawapan sekarang. Okey, Peiting ada jawapan, Qiyang ada, Ziqing, Lei Kuan, Minky, Wingshan, Alia Adira, Qing En, Xin Yi, okey, Yan Lin, Sophia, Entong, Wei Kuan, Yao Hong, Yong Hao, sorry. Masing-masing ada pandangan kan. Jadi kena berhati-hati. Di sini saya lihat memang ada jawapan berbeza-beza. Ada yang CGP, tapi saya nampak ada satu PCG. Jadi sebenarnya ada 2 PCG. PCG atau GCP sebenarnya. GCP ataupun PCG. 25 orang, tapi yang jawab sikit ya. Mana yang lain? Yang lain tak jawab ya. Baik, jadi jawapannya ialah oleh sebab ya kita kena rujuk balik kepada pelajaran-pelajaran yang lepas. Kita katakan bahawa gelombang bunyi apabila dia merambat di dalam satu medium, apabila gelombang bunyi bergerak di dalam satu medium, dia bergantung kepada pelanggaran antara zarah-zarah. Ya, semakin banyak pelanggaran antara zarah-zarah, maka lajunya adalah lebih tinggi. Ya, laju lebih tinggi apabila terdapat lebih banyak pelanggaran antara zarah-zarah. Tetapi kalau kurang pelanggaran antara zarah-zarah, maka gelombang itu didapati merambat, merepat dengan lebih perlahan.
Okey, jadi daripada sini sebenarnya 330 ini adalah laju gelombang. Lebih kuranglah laju gelombang dalam udara. Mungkin gas-gas yang lain berbeza-beza sedikit ya, lebih kurang sahaja dalam lingkungan ini. Sebab gas itu berbanding dengan zarah jiring yang lain. Zarah-zarah di sini adalah lebih jauh terpisah. Apabila zarah-zarah lebih jauh terpisah, maka kekerapan pelanggaran adalah kurang. Kemungkinan pelanggaran adalah kurang. Jadi ini menyebabkan gelombang bunyi merambat dengan lebih perlahan. Tetapi di sebaliknya pepejal, zarah-zarah semuanya adalah rapat tersusun. Jadi dengan mudah bila mereka bergerak sedikit sahaja, mereka dapat berlanggar dengan jiran, zarah-zarah yang ada di sekitar. Dan dengan itu, gangguan itu dapat direbak dengan cepat. Itulah sebabnya laju gelombang bunyi dalam pepejal adalah paling tinggi. Ya, manakala dalam cecair pula susunan zarah dari segi bandingan dia lebih rapat berbanding dengan di dalam gas, zarah-zarah tersusun lebih rapat berbanding dengan gas, tetapi zarah-zarah kurang rapat kalau berbanding dengan pecah. Jadi dari segi laju gelombang bunyi dia adalah lebih rendah. Ya, okey, sila ingat ya, laju gelombang bunyi adalah paling cepat di dalam pejal. Ya, itulah sebabnya bila kamu bercakap dengan kuat, jiran kamu dapat dengar dengan begitu cepat sekali melalui dinding. Ya, melalui dinding gelombang bunyi dapat merambat dengan sangat cepat. Seterusnya, adakah gelombang bunyi boleh ataupun tidak boleh merambat di dalam vacuum? Boleh ialah 1, tidak boleh ialah 2. Ada rating kata tidak boleh, searching, insan, Xingyi, Qing'en, Mingqi, Qiyuan, Yuting, Weiguan, Lina, Kaixin, Yanlin, Alia, Adira, Karunisa, Qiyang, Yonghao. Jadi semuanya katakan tidak boleh merambat dalam vacuum. Ramai yang senyap ya, ada 26 orang tapi ramai yang senyap. Hidayah, mana Hidayah tak jawab. Okey, untuk 6 orang. Okey. Jadi kita dapati bahawa Adlina, mana Adlina ada jawab tak? Tidak boleh merambat dalam vacuum. Jadi gelombang bunyi tidak boleh merebak di dalam vacuum. Ya. Gelombang bunyi tidak boleh merambat di dalam vacuum. Ya, okey. Baik. Sebab kita sudah katakan bahawa gelombang bunyi kalau dia merebak, dia memerlukan pelanggaran antara zarah-zarah. Kalau dalam vacuum tidak ada zarah-zarah, ya, di dalam vacuum tidak ada zarah-zarah. Jadi gelombang bunyi tidak boleh merambat di dalam vacuum. Sebab tak ada zarah-zarah, tidak ada pelanggaran antara zarah-zarah. Ya, baik. Kemudian gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi oleh sebab dia memerlukan pelanggaran antara zarah-zarah, maka jelaslah di sini gelombang bunyi perlu medium perampatan. Dia perlu sesuatu medium, misalnya udara ke, mesti ada gas ke, ada cecair ke, ada pepajal, barulah dia boleh pindah. Kalau tak ada medium perampatan, misalnya vacuum, memang dia tak boleh pindah. Gelombang bunyi tak boleh merambat sampai di dalam vacuum. Okey, baik. Kemudian kita lihat pula jenis gelombang bunyi. Jadi jenis gelombang bunyi di sini kita ada audio ataupun sonik. Ya, audio ataupun sonik, infrasonik, ultrasonic. Okey, audio ataupun sonik sama maksudnya lah. Infrasonik
ultrasonic. Dan di sini kita ada nilai julat, ya, jenis gelombang bumi. Kalau ada gelombang bumi yang kurang daripada 20 Hz, kurang daripada 20 Hz, okey, ada gelombang bunyi yang dalam lingkungan 20 Hz sampai 20,000, ya, kilo bermaksud ribu, ya, 10 kuasa 3 kan. Jadi antara 20 Hz dengan 20 kilohertz ini. Ada juga gelombang bunyi yang dalam lingkungan yang lebih tinggi lagi, melebihi 20 kilohertz, melebihi 20 kilohertz. Ya, jadi pada pandangan anda, apakah yang patut saya isi di sini? Di sini ada 3 petak, 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Jadi patut saya label A, I, U. Kita gunakan 3 huruf di sini. A, I, U. Jadi isikan peta ini berdasarkan julat frekuensi gelombang bunyi itu. Okey, berdasarkan julat frekuensi bunyi, isikan jenisnya, namanya. AI atau U, AI atau U di sini. Sorry. Dia sudah hilang. Oh, okey. Ada sudah jawapan, bagus. Ramai sudah jawab. IAU, ramai pelajar jawab IAU, bagus. Okey, betul. Ya, IAU. Jadi yang bagus, ya, semua bekerja sama, bagus. Jadi yang link, ya, nanti juga bagus. Jadi yang kurang daripada frekuensi yang sangat-sangat rendah itu, frekuensi yang sangat-sangat rendah itu, yang kurang daripada 20 Hz itu dipanggil sebagai infrasonik. Ya, yang dalam lingkungan ini 20 Hz dengan 20 kHz itu kita panggil sebagai frekuensi audio ataupun frekuensi sonik. Yang melebihi 20 kHz itu kita panggil sebagai ultrasonic. Ultrasonic. Jadi sebenarnya yang kita lihat di sini dipanggil audio sebab kedengaran kita dapat dengar, kedengaran dengan telinga kita dapat kesan, ya, bunyi tersebut dan mentafsirkan maklumat dalam isyarat tersebut. Kalau infrasonik bermaksud kurang, ya, kurang. Ultra bermaksud melebihi. Jadi kalau infrasonik dia adalah kurang, ya, frekuensinya kurang daripada apa yang boleh dikesan oleh telinga kita. Jadi infrasonik. Manakala ultrasonik dia terlalu tinggi, walaupun gelombang itu wujud, tetapi kita tak dapat dengar bunyi. Ya, jadi kamu perlu sedar yang infrasonik ini gelombang itu memang wujud. Ya, yang ultrasonik pun gelombang itu wujud, tetapi walaupun dia wujud di sekitar kita, kita tak dapat dengar suara ataupun bunyi-bunyi itu. Ya, kalau pelajar ada ikut, ya, isu-isu semasa 2 atau 3 minggu yang lepas, 2 atau 3 minggu yang lepas, sebenarnya ada naik Presiden Amerika Syarikat, telah melawat ke Vietnam dan dilaporkan bahawa ada berlaku masalah kesihatan pada salah seorang ahli rombongan tersebut. Dan masalah itu bukan sahaja kali pertama berlaku, pernah berlaku beberapa kali. Orang terutamanya orang putih, kalau tak silap dia cakap macam itu, bila dia mendekati kawasan Vietnam, mereka rasa amat tidak selesa, terganggu, ya, tidak selesa. Mengapa? Jadi ada kemungkinan sahaja, ya, saya hanya membuat hipotesis sahaja, ya, ramalan saja, ya, anggapan saja. Mungkin ada gelombang-gelombang tertentu yang telah dipancarkan
Dan bila orang-orang ini terima gelombang ini, mereka rasa terganggu. Jadi memang ini mungkin merupakan salah satu daripada senjata yang kita tidak dapat lihat dengan mata kasar. Gelombang itu memang wujud di sekitar kita dan orang-orang tertentu akan terganggu bila menerima gelombang tersebut. Okey, jadi inilah maksudnya infrasonik yang tidak dapat dikesan oleh telinga kita, ultrasonik pun tidak dapat dikesan oleh telinga kita, tetapi frekuensi yang tinggi. Ya, manakala infrasonik ini frekuensi yang rendah. Ya, baik. Hanya yang 20 Hz hingga 20 kHz saja kita dapat kesan. Misalnya haiwan-haiwan terutamanya sangat sensitif. Mereka boleh kesan sangat tinggi, sangat rendah juga. Itulah sebabnya kadang-kala dalam gempa bumi, sebelum gempa bumi disampai kepada kita, ada haiwan yang sudah rasa sangat gelisah. Sebab mereka sudah dapat kesan getaran itu. Mereka lebih sensitif. Ya, baik. Kemudian di sini gelombang bunyi sering kali dihubungkan dengan ciri gelombang bunyi. Jadi di sini pelajar kena bezakan di antara dua perkara. Satu ialah ciri bagi bunyi yang kamu dengar itu. Satu ialah ciri bagi gelombang bunyi tersebut. Jadi apakah ciri gelombang bunyi dan apakah ciri bunyi yang didengar? Jadi di sini ada dua istilah. Okey, sebenarnya ini juga muncul dalam SPM. Kalau pelajar tengok video TikTok yang cikgu dah bagi, ada satu soalan yang berkaitan dengan penyebaran gelombang bunyi. Ya, penyebaran gelombang bunyi apabila gelombang bunyi itu pada kelangsingan yang berbeza. Okey, jadi ini semua soalan SPM. Jadi ciri bunyi, kenyaringan bermaksud sebenarnya kekuatan lah. Kenyaringan sebenarnya maksudnya kekuatan. Okey, kelangsingan dalam bahasa Inggeris ialah pitch, P-I-T-C-H. Jadi pada pandangan anda, apakah padanan yang betul? Kenyaringan berkaitan dengan amplitude atau frekuensi. Kelangsingan berkaitan dengan amplitude atau frekuensi. Cuba tekan huruf A atau F. Ini sepatutnya amplitude atau frekuensi. Yang bawah sepatutnya amplitude atau frekuensi. Cuba tekan jawapan anda. Baik, Zhong, Qiyang, Kasih, Xinyi, Ziqing, Peiting, Yonghao, Wei Huan, Qingmi, Kayang, Sofia, Wenxuan, Hidayah, Mingjun, Yanlin, Entong, Mingki, Adelina, Wingshan. Bagus, Lengkuat. Alia ada pandangan berbeza pula. Jadi sebenarnya kita dapati bahawa penyaringan kekuatan bunyi berkaitan dengan amplitude gelombang bunyi. Kalau gelombang bunyi itu beramplitude lebih besar, amplitude gelombang bunyi lebih besar, maka bunyi yang kita dengar itu lebih nyaring, lebih kuat. Kalau amplitude gelombang bunyi itu lebih kecil, maka bunyi yang kedengaran itu adalah lebih lemah. Ya, bunyi yang kita dengar itu adalah lebih lemah. Ya, kelangsingan pula berkaitan dengan frekuensi. Misalnya kalau kamu tengok nyamuk dengan burung, nyamuk mengeluarkan bunyi yang agak kurang selesa, mengganggu kita, begitu, sebab dia menggerakkan sayapnya, kepaknya lah pada frekuensi yang sangat-sangat tinggi. Frekuensi sangat tinggi, jadi menghasilkan bunyi kelangsingan tinggi. Okey, manakala sayap burung pula kegerapannya adalah lebih rendah. Jadi bunyinya kelangsingan adalah lebih rendah. Ya, kalau katakan tali gitar yang lebih halus bergetar dengan frekuensi yang lebih tinggi menyebabkan bunyi kelangsingan lebih tinggi. Tetapi tali gitar yang lebih tebal, ayunannya
pada frekuensi yang lebih rendah, maka bunyi yang dihasilkan kelangsingan lebih rendah. Okey, baik. Jadi ini ialah ciri ya. Jadi bila kamu jawab soalan, membuat sesuatu pernyataan, kamu kena sedar ciri itu berkaitan dengan apa. Macam cikgu katakan tadi, gelombang bunyi merambat sebagai satu siri mampatan dan regangan dalam medium. Bukan mampatan dan regangan molekul-molekul tetapi lapisan-lapisan molekul. Molekul tidak dimampatkan ataupun diregangkan. Molekul hanya disesarkan selari dengan arah gelombang sahaja. Okey, itulah sebabnya dipanggil gelombang membujur sebab arah sesarannya selari. Dia ditolak ke depan, ke belakang. Selari dengan arah rambatan gelombang. Tetapi akibat daripada itu, lapisan-lapisan zarah muncul seolah-olah lebih rapat ataupun lebih jauh. Regangan lebih jauh, mampatan lebih rapat. Okey? Baik, jadi dalam kes ini juga sama kalau kita sebutkan tentang bunyi, kita gunakan istilah bunyi yang lebih nyaring ke atau kelangsingan lebih tinggi. Tetapi kalau kita memperihalkan gelombang bunyi amplitude lebih besar atau frekuensi lebih besar. Ya, jangan cross ya, sama silang ya penggunaan istilah itu. Jadi dalam SPM, satu soalan yang sering kali kita jumpa adalah seperti ini. Kalau diberi gambar aja macam ini, adakah bunyi itu kenyaringan tinggi atau rendah, kelangsingan tinggi atau rendah, amplitude besar kecil, frekuensi rendah tinggi. Okey, jadi sebenarnya cikgu sediakan 4 lukisan. Sebelum kamu jawab, cikgu tunjukkan dulu 1, 2, 3, 4 macam ini. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, 1, 2, 3, 4. Jadi pada pandangan anda, ini ialah apa? Kita jawab satu baris dari ini satu baris ya. 1, 2, 1, 2. Kemudian yang bawah ialah 1, 2, 1, 2. Jadi baris yang atas dulu. 1, 2, 1, 2. Kemudian baris yang ke bawah 1, 2, 1, 2. Okey, anda boleh jawab sekarang. Okey, bagus. Sehong, Secing ada jawapan. Ya, Winshan, Beijing, Chingan ada. Okey, Kai Xin, Min Jun, Chi Yang, Xin Yi, Wen Shen, Tong. Okey, Ang Ya, Akira, Yu Ping, Adna, Hidayah, Yan Lin, Ming Yi, Chi Yuan, Hai Yang, Sophia, Wei Guan, Jun Yi. Okey, bagus. Jadi jawapannya lah ini kenyaringan rendah, ya, tak begitu kuat bunyinya. Sebab apa? Sebab amplitude-nya lebih kecil. Manakala dari segi kelangsingan, dia boleh dikatakan kelangsingan lebih tinggi berbanding dengan gambar yang lain lah sebab frekuensinya lebih tinggi. Okay, jadi kamu akan dengar bunyi macam ini sebab gelombang yang kamu terima macam ini. Ya, kamu dengar bunyi macam ini sebab kamu terima gelombang macam ini. Itulah maksudnya. Jadi sama juga dalam kes yang kedua pula. Dalam kes yang kedua, apakah pandangan anda tentang yang ini pula? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okey, Minty 1, 1, 2, 2. Yang 2, 1, 2, 2. Okey, Si Yong Hao, Kai Yang, 3, 4, Hong, Jun Yi, Jing En, Sophia, Yu Ping, Kai Xin, Ji Yuan, Lei Guan, Beijing, Xin Yi, Lina, Yan Lin, Tong. Okey.
Ya, okey, bagus. 2122. Di sini kenyaringan adalah lebih tinggi sebab kamu dapat lihat dalam gambar tersebut, amplitude-nya adalah lebih besar. Amplitude-nya lebih besar. Manakala kelangsingannya pun dikira sebagai kelangsingan tinggi sebab frekuensi juga adalah tinggi. Ya, jadi 2122 bagus ya. Jadi itulah ya soalan yang kita sering jumpa, dan untuk soalan ini cuba kita simak bersama-sama, jelas bahawa amplitude-nya besar, kenyaringan adalah tinggi. Ya, tinggi sebab amplitude-nya adalah besar. Ya, amplitude besar, kenyaringan adalah tinggi. Manakala dari segi kelangsingan berbanding dengan gelombang yang sebelum ini, kelangsingannya adalah lebih rendah. Ya, kelangsingan adalah lebih rendah. Dan kelangsingan rendah disebabkan frekuensi adalah lebih rendah. Itulah maksudnya ya. Baik, dan akhir sekali, kamu tengok di sini, amplitude ni kecil. Amplitude dia kecil. Jadi amplitude kecil, maka gelombang bunyi yang kedengaran itu adalah kenyaringan rendah. Kenyaringan rendah. Manakala frekuensinya pun adalah rendah. Frekuensi juga rendah. Apabila frekuensi rendah, maka bunyi yang kita dengar itu kelangsingan adalah rendah. Ya, jadi cuba kita lihat balik apakah objektif pembelajaran kita dan kriteria kejayaan. Adakah pelajar sudah menguasai ini semua? Ciri-ciri gelombang bunyi, dia gelombang membujur. Jadi di dalam medium kelihatan lapisan mampatan dan regangan. Lajunya dalam pepejal adalah paling tinggi, dalam gas adalah paling rendah. Dan kemudian jenis gelombang ada yang boleh dikesan oleh telinga kita dipanggil audio. Yang lain itu frekuensi terlalu rendah, infrasonik, terlalu tinggi, ultrasonik. Kemudian kenyaringan ialah ciri gelombang bunyi, kelangsingan juga ciri gelombang bunyi, yang kedengaran berkaitan dengan ciri gelombang bunyi yang diterima. Okey, ya, amplitude dan frekuensi. Jadi itulah bahagian yang pertama berkaitan dengan gelombang bunyi. Ya, baik. Kita beralih kepada bahagian yang kedua pula. Okay, jadi gelombang bunyi, apakah aplikasi gelombang bunyi yang diketahui? Jadi kita tahu bahawa fenomena gelombang yang kita telah belajar sebelum ini ada pembiasan, ada pantulan, ada pembelauan, ada interference. Jadi di sini cuba kita senaraikan apakah aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan gelombang bunyi ya. Baik, cuba lihat satu demi satu. Baik, ini kapal. Misal kapal di permukaan air, kita dapati bahawa dia telah memancarkan gelombang. Dia telah memancarkan gelombang bunyi menuju ke dasar laut. Jadi apabila dia melanggar dengan sesuatu halangan, gelombang bunyi itu akan dipantul balik. Jadi di sini aplikasinya ialah pantulan gelombang bunyi. Pantulan gelombang bunyi. Jadi di kapal tersebut akan cuba kesan semula gelombang bunyi pantulan. Okey, baik, pada pandangan anda, apakah jenis gelombang bunyi yang patut digunakan di sini? Ini soalan SPM juga. Apakah jenis gelombang bunyi yang digunakan? Adakah dia infrasonik? Kalau infrasonik, anda type I. Kalau dia gelombang bunyi biasa, audio yang kita boleh kesan dengan telinga kita, kamu type A. Dan kalau
uh, ultrasonic. Ya, ultrasonic iaitu frekuensi yang sangat tinggi melebihi daripada 20 kHz itu. Kamu type U. Jadi jawapan kamu infrasonic I, audio A, atau ultrasonic U. I, A, ataupun U. Okay, Lekuan ada jawapan. Sofia, Amelia, Kasih, Lina, Li Ting, Ching En, Zi Qing, Hidayah, Yu Ting, Ling Ki, Li Ling San, Qu Yuan, Yuan Li. Oh, bagus, semua jawapan sama. Xin Yi, Yong Hao, Eng Tong, Kai Yang, Wen Shen, Min Jun, Wei Kuan, Kai Xin, Ze Hong. Okey, jadi semua okey, mengatakan bahawa jawapan adalah jawapan adalah ultrasonic, ya. Bagus, semua betul, ultrasonic. Jadi sebenarnya soalan dalam SPM pun tanya, mengapa mau gunakan gelombang ultrasonic? Mengapa mau gunakan gelombang ultrasonic? Ya, memang betul ultrasonic. Sebabnya ialah kamu akan belajar nanti, ya, sebenarnya tak, kita telah belajar sedikit ya. Ultrasonic sebenarnya merujuk kepada gelombang yang berfrekuensi tinggi. Jadi kalau frekuensi ini adalah tinggi, sebenarnya dia ada juga lebih banyak tenaga yang membolehkan gelombang itu bergerak jauh. Dan di sini adalah amat penting kita ada gelombang yang dapat bergerak sangat jauh ke dalam. Okey, sebab ini adalah air. Jadi gelombang bunyi itu bila bergerak ke dalam di dalam air, maka dia akan mengalami pelembapan. Ya, dia akan mengalami pelembapan. Jadi jikalau dia tak cukup tenaga, kita akan dapati bahawa mungkin lama-lama dia hilang tenaga dan gelombang itu pun hilang. Jadi walaupun ada benda di situ, dia tak dapat kesan. Ataupun bila dia sudah pantul dan dia tidak cukup tenaga untuk berpatah balik ke sini juga. Jadi tenaga yang mencukupi adalah amat penting supaya gelombang itu dapat melalui jarak yang jauh. Ya, okey. Selain daripada itu, memanglah ultrasonic itu bunyi itu tidak dikesan oleh telinga, jadi dia tidak menyebabkan gangguan pada kita, kan? Baik. Kemudian kita lihat dalam situasi ini, cikgu tunjukkan secara umum gambar rajah ini. Jadi apakah kegunaan aplikasi yang berkaitan dengan gambar rajah ini? Menganggar kedalaman laut, ya, menganggar kedalaman laut. Jadi kita nak tahu laut itu berapa dalam. Okey. Kemudian mengenal pasti, sebab kalau kamu tak mengangkat kedalaman laut, nanti kamu dapati bahawa nanti tersalah, ya, berlayar di kawasan dan tersangkut di situ sebab tak cukup dalam airnya. Mengenal pasti jasad di dasar laut, misalnya kita sering dengar, ya, kebelakangan ini, bukan kebelakangan lah, pernah berlaku kapal terbang hilang. Jadi kapal terbang hilang, macam mana nak kesan? Kita sebenarnya mengimbas kesan scan dasar laut dengan cara ini untuk melihat ada tak objek-objek yang besar seperti kapal terbang. Misalnya yang berlaku baru-baru ini pun, bukan baru-baru inilah, sebenarnya beberapa bulan yang lepas, kan, kapal selam di Indonesia telah tenggelam. Mereka pun cuba kesan di mana kapal selam tersebut. Ya, selain daripada itu, ada juga banyak kapal-kapal semasa Perang Dunia Kedua yang telah tenggelam semasa peperangan. Jadi mereka boleh kesan di mana kapal itu berada dengan menggunakan air ini, sebab satu kita dapat lihat di sini, menganggar kedalaman laut. Kita boleh anggar, okey, berapa jauh jarak ini. Okay, kemudian yang kedua, mengenal pasti jasad itu. Jadi melalui gelombang yang dipantau balik, jadi sebenarnya mereka boleh kumpul semua isyarat itu dan
mengetahui apakah bentuk objek yang ada di sini, apakah saiz objek, apakah mereka bentuknya, ya, daripada corak-corak gelombang yang dipantulkan itu. Gelombang yang dipantulkan akan membentuk image lah, ya. Kemudian tengok mengesan kelompok ikan. Jadi nelayan juga menggunakan kaedah ini. Nelayan juga menggunakan kaedah ini, ya, untuk mengesan ada tak ikan yang banyak di sini. Sebab ikan itu sebenarnya wujud dalam satu kelompok yang sangat besar. Jadi nelayan akan kesan, oh di situ ada ikan, barulah mereka berusaha untuk merangkap ikan-ikan itu. Bukannya sebarangan pergi ke laut dan letak jala, ya. Mereka mesti kesan kehadiran ikan dulu. Faham tak? Ya, selain daripada itu, kalau bukan berkaitan dengan kapal, kita lihat di manusia juga gunakan untuk memeriksa keadaan janin. Okay, that means bila seseorang perempuan itu mengandung, jadi mereka boleh juga memeriksa keadaan janin, ya, di dalam kandungan. Itulah sebabnya ada orang yang tahu sebelum bayi dilahirkan ialah lelaki atau perempuan, adakah kedudukannya betul atau salah. Okey, macam itulah yang memeriksa keadaan janin, ya. Okey, baik. Kemudian kita lihat pula macam ini pula, apakah kegunaan ini. Jadi pelajar-pelajar, saya rasa ramai di antara kita yang pakai cermin mata. Okey, ada juga kita yang memakai gelang tangan, okey, rantai. Jadi sebenarnya alat-alat itu boleh dibersihkan. Kalau kamu pergi ke kedai optik, ya, kedai optik ini kedai buat cermin mata, kamu boleh minta dia bersihkan untuk anda. Sebenarnya itu adalah satu perkhidmatan yang percuma. Ya, perkhidmatan yang percuma. Kamu pergi ke kedai bawa cermin mata kamu dan minta dia bersihkan. Jadi bila kamu minta dia bersihkan, dia akan masukkan cermin mata kamu ke dalam satu, atau kita katakan satu basin yang di bawahnya ada sumber gelombang bunyi ultrasonic. Ultrasonic sebab dia frekuensi sangat tinggi. Jadi dia menyebabkan banyak tenaga dipindahkan akibat gelombang bunyi itu, banyak tenaga dipindahkan kepada gelombang air. Sebab di bahagian bawah bekas itu gelombang ultrasonic menyebabkan air itu, molekul-molekul air pun bergetar dengan frekuensi sangat tinggi. Jadi bila molekul air itu bergerak dengan frekuensi sangat tinggi dan dia melanggar cermin mata kamu ataupun alat-alat yang kamu letak di dalam, kotoran-kotoran yang melekat pada cermin mata kamu akan kena langgar dan ditanggalkan. Jadi itulah kita kegunaan ultrasonic untuk membersihkan alat-alat lah, cermin mata ataupun alat-alat yang kamu pakailah, alat-alat kemas, barang-barang kemas. Okey. Baik, selain daripada itu, apakah kegunaan lagi untuk tujuan perubatan? Kita dapati bahawa pelajar-pelajar, adakah kamu tahu bahawa ada makanan tertentu yang tak boleh dimakan bersama-sama? Misalnya kentang, bukan kentang. Kentang itu ubi keladi tak boleh makan dengan apple. Ubi keladi tak boleh makan dengan apple. Ada keburukannya. Dan yang paling serius ialah sayur bayam tak boleh makan bersama-sama dengan tahu. Kalau kamu makan tahu tak boleh makan sayur bayam. Dan begitu juga kamu tak boleh makan vitamin C terlalu banyak. Walaupun kita katakan vitamin C adalah bagus, tetapi tak bolehlah anggap bahawa makin banyak makin bagus. Ada hadnya. Makan terlalu banyak akan menyebabkan pembentukan batu karang. That means bahan-bahan kimia itu akan mendap dan menjadi satu ketulan pepejal. Jadi bila dia mendap menjadi ketulan pepejal, dia tak boleh melalui, dia akan menghadapi masalah untuk bergerak. Dan dia akan bergeser sepanjang jalan seperti sebiji batu bergeser-geser dengan daging anda dan menyebabkan
perasaan kesakitan yang amat sangat. Jadi kamu boleh melalui pembedahan, tetapi oleh sebab tubuh ini adalah sangat halus, jadi pembedahan adalah berbahaya, susah nak potong. Jadi satu daripada kaedahnya ialah menggunakan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik oleh sebab dia membawa tenaga yang banyak, maka dia boleh pecahkan haplo-haplo yang kecil itu. Dan seterusnya dia butiran-butiran halus itu boleh bergerak bersama dengan cecair dan keluar bersama-sama dengan air kencing. Okey, jadi ingat ya, bahan-bahan kimia tak boleh makan terlalu banyak. Nanti dia mendap dan membentuk batu karang. Okey, baik. Dan seterusnya, di sini ada satu soalan kiraan. Nanti kita lihatlah. Soalan kiraan ini sebenarnya kamu sudah buatlah. Okey, jadi itulah beberapa aplikasi yang cikgu nak berkongsi dengan anda tentang kegunaan gelombang bunyi, terutamanya ultrasonik. Ultrasonik sebab dia frekuensi tinggi dan gelombang tenaganya banyak. Okey, baik, itu adalah peringkat yang kedua pelajaran hari ini. Kita sekarang lihat peringkat yang ketiga pula pelajaran kita hari ini. Adakah kamu pernah jumpa kiraan sedemikian? Jadi bahagian yang ketiga ini adalah berkaitan dengan kiraan. Sebenarnya bahagian kiraan ini kamu sudah pelajari. Jadi pelajaran cikgu hari ini, pelajaran kita hari ini adalah sebenarnya untuk tujuan ulang balik dan hubungkan apa yang telah kamu pelajari sebelum ini dengan sambungannya di tingkatan 4 berkaitan dengan topik gelombang. Jadi objektif pembelajaran kita ialah menyelesaikan masalah kiraan. Menyelesaikan masalah kiraan. Jadi itu ialah kriteria kejayaan kita. Cuba kita lihat soalan ini juga sama. Kalau kamu jumpa soalan ini, apakah maksudnya? Soalan ini sebenarnya memberitahu anda bahawa kapal itu mengeluarkan gelombang bunyi ultrasonik. Jadi tak kiralah dia ultrasonik ke, infrasonik ke ataupun audio, frekuensinya berbeza, tetapi dari segi laju adalah sama. Dari segi laju ialah di dalam air lebih kurang 1,500 meter sesaat. Okey, meter sesaat. Laju gelombang bunyi dalam air lebih kurang 1,500 meter sesaat. Jadi kalau sekarang, apakah yang diwakili oleh bahagian gambar raja ini? Jadi kamu nampak ada dua puncak. Sebenarnya puncak yang pertama menandakan bahawa gelombang bunyi itu dipancar keluar. Di sini, gelombang bunyi dipancar keluar. Jadi di sini isyarat yang pertama dikesan di dalam kapal ini. Semasa gelombang bunyi dipancarkan. Tetapi selepas 0.12 saat bermaksud gelombang itu telah turun ke bawah dan pantau balik selepas 0.12 saat dia akan dikesan semula oleh kapal. Jadi isyaratnya adalah lebih lemah sebab sepanjang jalan sudah berlaku pelembapan dan mungkin di sini sebahagian tenaganya telah diserap oleh objek yang dilanggarnya. Okey, jadi isyarat itu adalah lebih lemah. Jadi di sini kita ada dua maklumat, iaitu laju gelombang bunyi dan masa gelombang bunyi itu telah bergerak ke bawah dan berpatah balik, itu 0.12 saat. Jadi kalau kamu hendak menghitung jarak ini, jarak kedalaman ataupun jarak objek ini dari kapal kedalaman laut dalam kes ini. Jadi kamu gunakan rumus apa? I sama dengan jarak sama dengan laju darab masa, kan? Jarak sama dengan laju darab masa, kan? Betul tak? Jarak sama dengan laju darab masa. Tetapi dalam
Bahagian berkaitan dengan pantulan, kita tahu bahawa jarak macam ini yang kita hitung ialah jumlah jarak yang dilalui. Betul tak? Jumlah jarak yang dilalui dalam 0.12 saat. 0.12 saat bermaksud turun, naik. Jadi kalau lajunya seragam, sebenarnya di sini hanya 0.06 saat, di sebelah sini 0.06 saat. Jadi sebenarnya kalau kita nak hitung kedalaman, rumusnya sepatutnya ialah 1/2 PT. Oh, jadi daripada sini kita dapati bahawa D sama dengan, D sama dengan 1/2 V. V ialah laju 1500 dan T pula ialah 0.12 saat. Okey. Jadi, apakah hasil kiraan anda? V sama dengan 1/2 1/2 darab 1500 darab 0.1. Jawapan ialah, ya, bagus. Guan, Ting, ayah terima kasih, Ziqing, Yonghao, Qiyuan, Xin-Yi, Adelina, Wen-Xuan, 90 meter. Yang bagus, ya, 90 meter. Ya, jadi itulah satu contoh kiraan yang biasa dijumpai, ya. Jadi itulah sebabnya sangat penting tingkatan 3 cikgu perlu ulang balik 1, 2, 3 sebab banyak perkara-perkara asas, ya. Saya risau kamu terlepas pandang. Okey, cuba kita lihat satu soalan ini pula. Cuba pelajar hitung. Cikgu besarkan dulu gambar aja, nanti kita lihat. Kamu hitung dulu jawapannya dan nanti kita bincang bersama-sama. Di sini menunjukkan dua gambar raja. Menunjukkan satu gambar raja, sorry. Ada dua orang pelajar, iaitu P dan Q. Ini ialah P. Ini ialah P. Ini ialah Q. Jadi pelajar P menjerit di hadapan dinding. Pelajar P ini menjerit di hadapan dinding. Okey. Jadi bila dia menjerit di hadapan dinding, kamu nampak di sini ada anak panah tak? Cikgu telah gunakan dua style anak panah. Satu ialah garis lengkap. Menunjukkan bahawa ini adalah secara langsung gelombang bunyi sebab dia semua arah, kan? Ada yang terus bergerak menuju ke pelajar Q. Okay? Tetapi ada juga yang bergerak dalam arah yang bertentangan ke arah dinding pula. Dan bila dia langgar dengan dinding, dia berpatah balik. Jadi saya gunakan garis putus-putus ini mewakili satu lagi gelombang bunyi yang telah bergerak dalam arah yang bertentangan menuju dinding, dan bila langgar dinding, di sini ada pantulan gelombang, dan gelombang itu berpatah balik ke sini. Jadi di sini akibat daripada itu sebenarnya Q menerima dua gelombang bunyi. Satu ialah yang diterima secara langsung, satu pula ialah hasil pantulan. Jadi pelajar Q mendengar bunyi jeritan, ini adalah yang pertama, jeritan ialah yang pertama ini, dan kemudiannya gema. Gema jeritan. Gema ialah gelombang pantulan. Gema ialah bunyi yang kamu dengar akibat gelombang pantulan. Dan beza di antara kedua-dua ini ialah 2 saat. 2 saat, sebab dia katakan 2 saat kemudian baru dia dengar. Jadi bermaksud dia dengar ini dulu, kemudian selepas 2 saat dia dengar yang satu lagi. Jadi hitung jarak P dari dinding. P dari dinding bermaksud dari sini P sampai dinding berapa jauh. Berapa jauh. Okay. Jadi apakah maklumat yang kita perlu ada? Maklumat yang kita perlu ada ialah laju gelombang bunyi. Laju gelombang bunyi dalam udara ialah 330. Okey, kita gunakan V sama dengan 330. V sama dengan
I sama dengan 330 meter sesaat. Itu laju gelombang bumi dalam udara. Laju gelombang bumi dalam udara. Dan kita tahu bahawa beza masa di antara kedua-dua bunyi itu ialah 2 saat. Kedua-dua bunyi itu berbeza sebanyak 2 saat. Jadi berapakah jarak di antara ini X ini? Berapakah jarak X itu antara P dengan dinding? X ini ialah berapa? Okey, cuba anda selesaikan untuk mencari nilai X ini. Okey. Anda boleh, okey, cikgu terangkan. Cuba kita lihat dalam gambar aja ni. Cikgu sengaja lukis dua anak panah ini untuk menunjukkan kepada anda bahawa sebenarnya yang ini dengan yang atas ini setakat ini sama panjang. Okey, saya gunakan satu garis ini. Tengok di sini dengan sini. Sebenarnya ini dengan ini sama panjang. Nampak tak? Bahagian atas sini dengan bahagian bawah sini sebenarnya sama panjang. Tetapi beza masa ialah 2 saat. Mengapa ada beza masa 2 saat? Sebab ada jarak tambahan yang telah dilalui ini. Jarak tambahan yang telah dilalui. Jadi ini telah menyebabkan 2 saat. Jarak tambahan ini menyebabkan tambahan 2 saat. Jadi sebenarnya kalau kamu fokus 2 saat ini untuk perjalanan di sini sahaja, 2 saat untuk perjalanan di sini. Dengan laju 330 meter sesaat. Jadi sebenarnya kamu boleh gunakan rumus yang telah saya cadangkan tadi. V sama dengan 1/2 VT. V sama dengan 1/2 VT. Dengan memfokus kepada bahagian ini sahaja, iaitu jarak berlebihan. Jarak berlebihan ini telah menyebabkan wujudnya masa tambahan 2 saat. Jadi, gantikan 1/2 laju gelombang bunyi di sini ialah udara, jadi laju ialah 330 dan berlebihan masa, beza masa ialah sebanyak 2 saat. Beza masa sebanyak 2 saat akibat perjalanan ini, tambahan jarak ini. Tetapi kalau kita mau X sahaja, bermaksud 1 sahaja, sama ada di antara P dengan dinding saja, bukan jumlah jarak ini, hanya separuh dia saja. Jadi di sini bermaksud 2 saat ini, 1 saat pergi, 1 saat balik. Jadi 1/2 darab 2 ini sebenarnya untuk 1 saat saja. Untuk jarak X ini. Jadi jawapannya lah D sama dengan 330 meter. Itulah kiraannya. Boleh? Jadi pelajar-pelajar bila lihat gambar ajar tersebut, kamu cuba kena pasti bahagian mana jaraknya adalah sama. Jadi ini sudah batalkan kedua-duanya, jadi inilah yang berlebihan jarak. Berlebihan jarak ini menyebabkan terlebih masa 2 saat. Perbezaan masa 2 saat. Jadi 2 saat untuk perjalanan ini, jadi jarak pemisahannya 1/2 VT. Itulah maksudnya.
Baik, itu saja pelajaran kita hari ini 150. Satu, menyelesaikan masalah kiraan gelombang bunyi ya. Jadi soalan yang biasa ialah ini yang kamu telah jumpa sebelum topik ini. Ya, sebelum ini kamu telah diperkenalkan di bahagian pantulan gelombang. Jadi cikgu sengaja tambah ini sebab cikgu tahu ini ramai pelajar tak tahu buat. Okey? Okey, jadi itu saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada semua pelajar. Jangan lupa isi kehadiran. Link kehadiran sudah dapat belum? Okey, cikgu tampal semula link kehadiran tersebut. Kalau belum isi, pastikan kamu isi. Okey, kehadiran cepat-cepat ya. Okey, cikgu dah tampal di situ. Isi kehadiran cepat-cepat ya. Okey, jadi itu saja. Terima kasih semua ya.